وغدت كل ربوة تشتهي الرقص بثوب من النبات القصير. Ini penterjemah iaitu Aqil bin Samsul Kamal yang menterjemah, telah melayaniku setiap sejuta keinginanku yang seumpama pakaian singkat daripada tumbuhan, yakni kain sutra yang akan dipersembahkan kepadaku. Okey, penterjemah menggunakan laras bahasa yang kurang jelas. Dari aspek ketepatan makna pula, perkataan rabuatin diterjemah sebagai keinginan. Akan tetapi menurut Kamus Oxford Fajar edisi keempat, perkataan ini bermaksud bukit atau busuk. Perkataan pakaian pula perlu diubah kepada berpakaian. Sekiranya diterjemah syair itu menggambarkan bukit bukau datang dalam keadaan menari dan melambai-lambai berpakaikan daun-daun tumbuhan. Gaya cerita yang digunakan oleh penterjemah agak sukar difahami kerana syair tersebut agak tinggi unsur bahasanya. Banyak unsur alam diaplikasikan dalam syair ini sehingga wujudnya metafora dan personifikasi setelah diterjemah. Zalla linnasi yawma aqdika hadal amra Aidun sammuhu Aid as-sururi. Penterjemah telah menterjemah syair ini iaitu perjanjianmu telah dinantikan manusia pada hari yang dijanjikan. Dinantikan pula oleh penghuni yang memerintah untuk perjanjian kebahagiaan itu diraihkan. Penterjemah telah menggunakan laras bahasa yang kurang jelas dan sukar difahami. Menurut ketepatan makna, penterjemah menggunakan pendekatan semantik, iaitu teks terjemahan terpengaruh dengan teks asal, menyebabkan teks terjemahan sukar untuk difahami. Pada penelitian saya, makna syair perlu difahami dan diaplikasikan menggunakan bahasa sasaran. Dalam konteks gaya cerita, penyair menggambarkan hari itu seolah-olah suatu hari yang cukup bahagia dan ternanti-nanti sebuah keputusan yang besar. In yakun 'aiduhum bighairi hilali falhilalul munir wajhul amir. Penterjemah telah menterjemah syair ini iaitu sekiranya hari raya tiba tanpa anak bulan, maka yang bercahaya itu adalah wajah seorang raja. Penterjemah telah menggunakan laras bahasa yang mudah untuk memudahkan membaca sasaran. Menurut konteks ketepatan makna, perkataan Aid diterjemah sebagai hari raya. Ini menunjukkan penterjemah menggunakan kaedah at-takaful. Menurut Kamus Oxford Fajar edisi keempat, bahawa Aid diterjemah sebagai perayaan, kenduri atau pesta. Saya berpendapat bahawa penyair bukanlah bermaksud sedemikian, akan tetapi perkataan ini digunakan menunjukkan wujudnya kegembiraan pada hari tersebut, walaupun hari itu tidak mempunyai sebarang perayaan. Pada pendapat saya, perkataan Aid perlu diterjemah sebagai hari sahaja. Begitu juga pada perkataan hilal. Terjemah menggunakan kaedah at-takaful yang bermaksud anak bulan. Ini berdasarkan Kamus Oxford Fajar edisi keempat yang membawa maksud anak bulan atau bulan sabit. Akan tetapi penterjemahan yang dilakukan adalah lebih tepat sekiranya diterjemah sebagai bulan sahaja. Mengikut konteks gaya cerita, penyair menggambarkan hari tersebut tiada bulan yang menerangi, akan tetapi kegembiraan seorang raja diumpamakan sebagai bulan purnama yang menerangi. Kesimpulannya, setelah dianalisis, saya telah mengubah beberapa terjemahan yang dilakukan oleh Aqil bin Samsul Kamal pada bait 17 dan 18 dan terjemahan dilakukan oleh Subhi bin Muhammad Yusuf pada bait yang ke-19, iaitu pada bait yang ke-17, وَوَدَتْ كُلُّ رَبْوَةٍ تَشْتَهِي الرِّقْصَ بِثَوْبٍ مِّنَ النَّبَاتِ قَصِيرٍ. Bukit bukau datang melambai-lambai bertangan
daun tumbuhan yang rendah. Pada bait yang ke-18, Zalla linnasi yawma aqdika hadal amra Aid samuhu Aid sururi, di mana manusia menanti keputusan mereka pada hari yang cukup bahagia. Pada bait yang ke-19, in yakuna aiduhum bighairi hilalin falhilalul muniru wajhul amiru falhilalul muniru wajhul amir. Meskipun hari mereka tanpa bercahayakan bulan, namun wajah raja itu bersinar umpama bulan purnama.